Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chondi. Tumpuan berita, projek penempatan baharu sedang dibangunkan di Buan Land District sekitar Pekan Tatau bertujuan menampung pertambahan penduduk selain mengatasi masalah banjir yang kerap melanda pekan tersebut. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, projek tersebut bakal memberi manfaat kepada golongan B40 dan juga M40 untuk memiliki rumah sendiri pada kos yang rendah. Menurutnya, skim pemberian khas diwujudkan untuk golongan tersebut di mana Kerajaan Sarawak akan menanggung kos infrastruktur termasuk kos utiliti bagi projek berkenaan. Meaning the cost of infrastructure including utility as well as earthwork will not be included in the cost of the house. Maknanya tidak masuk dalam harga rumah. Ini adalah ditanggung oleh BDA ataupun ditanggung oleh kerajaan. Orang hanya akan membeli rumah saja. They mean it could be less than 150,000. Rumah single bungalow. Area tanah lebih kurang 12 poin. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek perumahan di Lot 170, 287 dan 290 Buan Land District di Tatau Bintulu pada Selasa. Premier Sarawak menambah projek tersebut dijangka siap dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun di mana Kerajaan Sarawak turut menanggung kos deposit sebanyak RM10,000 untuk pembayaran rumah di bawah projek berkenaan. Orang beli deposit bayar RM10,000 akan dibayar oleh GPS. Maknanya kerajaan deposit hanya pembeli bayar bulanan saja. Bayar bulanan loan ataupun pinjaman yang akan ditawarkan oleh Mutiara Mortgage and Finance. Bersama dengan saya dan pengurus besar Mutiara di sini. You diri tak Ustaz, orang tahu? Sini apply. Itulah tempat kita apply loan dan yang akan bagi loan kepada kita. Bermaknanya deposit dah dibayar perintah, minat kita bayar loan setiap bulan lebih kurang RM300 saja. Dapat sebuah banglo dan rumah tu boleh di-extend ke kita lagi. Mana this is a scheme, housing scheme that you cannot see at the part of Malaysia. Difahamkan dana yang diperuntukkan bagi projek tersebut melibatkan dana Kerajaan Persekutuan sebanyak RM18.5 juta untuk kerja-kerja infrastruktur dan dana Kerajaan Negeri sebanyak RM15 juta untuk kerja-kerja perumahan. Pembangunan projek itu melibatkan kawasan seluas 23.5 hektar dengan menempatkan 87 unit rumah jenis double story detached yang direka bentuk seperti projek Sungai Berdaun Kuching. Sementara itu, Premier Sarawak memberitahu pemerkasaan jaringan jalan raya antara Tatau dengan Bintulu secara langsung akan membangunkan kawasan Tatau terutamanya dari sudut ekonomi. Katanya setelah projek lebuh raya Pen Borneo siap sepenuhnya di kawasan itu, tempoh perjalanan antara kedua-dua lokasi akan dipendekkan lagi. Bermakna boleh kerja di Bintulu yang di Tatau. Dan mananya ada berisik kebun, boleh berkebun lagi di Tatau. Jual barang kebun non di Bintulu. Jadi bermakna dari sudut ekonominya akan berkembang dan sebab Bintulu begitu sesak, jadi kita boleh bangunlah what we call Tatau become suburb of Bintulu. Lebih kurang kena samarahan dengan Kuching. Katanya ini merupakan perancangan jangka panjang yang mengambil masa antara 5 hingga 10 tahun. Dalam perkembangan lain, Premier Sarawak mendedahkan pelaksanaan projek transit aliran autonomi ART bakal dimulakan di Bintulu sekitar tahun 2025 dengan Kerajaan Sarawak kini memutuskan untuk menjalankan kajian keboleh laksanaan projek itu di situ. Menurut beliau, sistem pengangkutan itu akan menghubungkan kawasan sekitar Bintulu, Tanjung Kidurong dan juga Samalaju. Kena by 2024, 35 our bridge will be completed, Kemenang Bridge. Then airport to Bintulu will be 10 minutes. Daripada airport, dah kena kereta berdua kursi, yang dah target. Menerusi Jepang dan seterusnya kita hubungkan dengan ART
sampai ke Sabah Laju dan Kedurung. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, buat masa ini lebih kurang 3,000 pekerja sedang berulang-alik ke Tanjung Kidurong. Jadi apabila ada LRT dengan metanol plant dan juga dengan plant hidrogen yang akan kita bangunkan, I think is about 5 to 6,000 people be moving antara Bintulu dengan Kedurong. Dan feasibility study kita mulakan, dan saya rasa bahawa selepas itu 2025 kita akan mulakan pelaksanaan projek ART. Katanya lagi, pelaksanaan ART di kawasan tersebut adalah lebih senang memandangkan pengetahuan serta pengalaman sudah didapati menerusi pelaksanaan projek yang sama di Kuching. Berita seterusnya, syarikat penerbangan My Airline bakal membuka 2 laluan baharu ke Sarawak, melibatkan laluan dari Kuala Lumpur ke Sibu dan laluan Kuala Lumpur ke Miri. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif My Airline, Rainer Teo, laluan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sibu akan bermula pada 18 Januari 2023 sebanyak 14 kali seminggu. Manakala laluan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Miri akan bermula pada 1 Mac 2023 sebanyak 7 kali seminggu dan akan meningkat ke 14 kali seminggu bermula 15 Mac 2023. Beliau berkata demikian semasa menerima lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak MOTS Datuk Seri Lee Kim Shin serta timbalan menterinya Datuk Dr. Jerip Susil dan Datuk Henry Herijinet di Ibu Pejabat My Airline Sdn Bhd di Subang Jaya, Selangor pada Selasa. Dalam satu kenyataan media, Datuk Sri Lee juga telah mencadangkan kepada My Airline untuk memasukkan dalam perancangan untuk mengendalikan beberapa laluan penerbangan antarabangsa mereka dari Sarawak. Selain itu, perkara lain yang dibincangkan termasuk laluan baharu yang berpotensi ke atau dalam Sarawak, kekerapan penerbangan, perkhidmatan penumpang, tambang penerbangan dan menerokai kawasan berpotensi kerjasama dengan MOTS dan industri penerbangan. Keperkembangan di Serian, Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak memandang serius isu peratusan rendah kelulusan melibatkan subjek sejarah dalam kalangan para pelajar di daerah Serian. Menterinya Datuk Roland Sagahwiin berkata, hal ini kerana peratusan layak sijil pelajaran Malaysia SPM dalam kalangan pelajar sekolah menengah di daerah Serian agak rendah. Sehubungan itu, tegasnya perkara ini memerlukan perhatian yang sewajarnya daripada semua pihak yang terlibat. Beliau berkata demikian semasa program kecemerlangan sejarah bagi murid-murid potensi lulus POLUS Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 peratus layak Sijil SPM sekolah-sekolah menengah bahagian Serian di Dewan Utama SMK Tun Abdul Razak pada Selasa. Untuk rekod, pada tahun 2021, keputusan subjek sejarah di daerah Serian menunjukkan penurunan. Manakala pada tahun 2019, peratus kelulusan sejarah daerah Serian iaitu 80.02% dengan grade purata mata pelajaran GPMP 6.28. Manakala dilunduk dengan projek naik taraf sistem paip air graviti di Kampung Sebakor 2 mampu memberikan kemudahan bekalan air secara konsisten. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang telah turun padang melawat tapak projek bagi menaik taraf sistem paip air graviti di Kampung Sebakor 2 pada Selasa. Lawatan bersama kaki tangan dari Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab, bahagian Kuching dan daerah Lundu itu mendapatkan gambaran sebenar situasi semasa di kawasan tadahan air berkenaan. Menerusi lawatan ini, Billy Sujang berharap agar projek bagi menambah baik sistem air graviti itu dapat membantu meningkatkan bekalan air yang diterima sementara menanti bekalan air terawat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.